Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan satu dokumentari yang bertajuk Pengembara Terhebat, iaitu Ibnu Battuta. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Faleh, Muhammad Syarul Nizam, Nur Ain Nabila, Zakiah dan Siti Aisyah. Seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan latar belakang, gerakan ilmu dan sumbangan-sumbangan Ibnu Battuta dalam kehidupannya. Latar belakang Ibnu Battuta. Nama penuh beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta. Beliau lebih dikenali dengan nama Ibnu Battuta. Beliau berketurunan suku Berber atau dikenali sebagai suku Lawata. Dilahirkan pada 24 Februari 1304 di Morocco pada zaman Bani Marin. Beliau meninggal pada tahun 1368 atau 1369 dan ketika itu beliau berusia 64 ataupun 65 tahun. Beliau merupakan ahli geografi dan penjelajah pada zaman abad pertengahan. Dalam jangka waktu 30 tahun, Ibnu Battuta menjelajahi sebahagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-Muslim termasuk Afrika Utara, Tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Tiongkok. Menjelang akhir hayatnya, ia meriwayatkan kembali pengalaman-pengalamannya menjelajahi dunia untuk dibukukan dengan judul Tuhfatun Nuzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar yang lazim disebut Ar-Rihlah. Riwayat perjalanan Ibnu Battuta menyajikan gambaran tentang peradaban abad pertengahan yang sampai sekarang masih dijadikan sumber rujukan. Gerakan ilmu Ibnu Battuta bermula seawal usia 21 tahun. Beliau telah meneroka jauh ke Mesir, Arab Saudi, Syam, Damsyik, Baghdad, Turki dan pelbagai negara lagi. Perjalanan pertama beliau menuju ke kota Mekah. Tujuan beliau ke kota Mekah pada ketika itu kerana ingin mempelajari ilmu agama, sekaligus menunaikan haji serta menziarahi pelbagai kota suci sepanjang perjalanan. Kerana pada ketika itu beliau amat tertarik dengan orang yang berjaya. Beliau telah bergerak ke Mekah secara bersendirian menggunakan jalan darat yang mengambil masa selama 16 bulan untuk sampai ke destinasi dari kampung halamannya. Perjalanan kedua beliau adalah menuju ke wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Mongolia. Ibnu Battuta mengembara kira-kira 50 tahun setelah Mongol menyerang kerajaan Abbasiyah. Ibnu Battuta ingin merasakan bekas kekuasaan Islam dan melihat serpihan-serpihan keruntuhan yang masih jelas di sebahagian tempat. Seterusnya, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya yang ketiga ke Delhi, India. Beliau telah bertugas sebagai hakim syariah selama 6 tahun kerana mempunyai kepakaran dalam bidang agama iaitu mazhab Maliki. Walau bagaimanapun, beliau merasakan bahawa syariah yang cuba diterapkan kepada masyarakat tidak berhasil tetapi hanya berjaya dilakukan di istana sahaja. Seterusnya, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan yang keempat ke Tiongkok, China. Beliau melawat ke Maladewa dan bekerja sebagai hakim syariah terlebih dahulu sebelum ke Tiongkok. Seterusnya, beliau ke Sri Lanka dan ke Asia Tenggara, kemudian melalui Melaka ke Tiongkok dan melawat Beijing. Dalam perjalanan ke sana, beliau telah dimaklumkan bahawa ayahnya meninggal dunia dan pulang ke Maghribi, ke rumah halamannya. Pengembara agung kebangsaan dunia Islam ini kemudiannya dibantu oleh penulis diraja iaitu Ibnu Juzai Al-Kalbi dari Andalus yang dilantik oleh Sultan Maghribi iaitu Sultan Abu Inan untuk membentuk Rihlah Ibnu Battuta. Menjelang Disember 1355 Masihi, setelah memakan masa hampir 2 tahun, maka lahirlah sebuah karya agung iaitu Rihlah Ibnu Battuta. Dalam tempoh 400 tahun selepas Ibnu Battuta meninggal dunia, manuskrip Rihlah Ibnu Battuta telah tersebar di kalangan sarjana Islam di Afrika Utara, Afrika Barat, Mesir dan beberapa negara yang menggunakan bahasa Arab. Sumbangan Ibnu Battuta meliputi pelbagai aspek, antaranya karya penulisan beliau. Beliau telah menghasilkan catatan yang dijadikan karya penulisan, yakni ia mempunyai 2 judul utama iaitu yang pertama Rihlah Ibnu Battuta
manakala judul kedua Tuhfah An-Nazar fi Gharaib Al-Ansar wa Ajaib Al-Asfar. Selain itu, Ibn Battuta juga merupakan tokoh pengembaraan. Hal ini kerana karyanya yang bermutu dan bernilai tinggi menyebabkan ia diakui oleh dunia sehingga beliau layak diiktiraf sebagai The Prince of Travelers. Ibn Battuta turut menyumbang terhadap perluasan tamadun Islam. Ini disebabkan wujudnya interaksi dengan masyarakat setempat apabila beliau mengembara dari satu benua ke benua yang lain. Contohnya beliau mengembara ke Mekah, India dan China. Sumbangan Ibn Battuta turut meliputi aspek perkembangan ilmu geografi. Ini kerana usaha beliau menyempurnakan pengembaraan sejauh 120,000 km meliputi Afrika, Eropah dan Asia yang disempurnakan pada tahun 1394 Masihi. Catatannya telah banyak memberikan gambaran berkenaan bentuk geografi kawasan-kawasan yang dilewatinya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.